Duk lambai-lambai tanganlah lah orang buat lagu tu. Ti hidung masin. Tapi di papadan TikTok saya. Nyong pi. Nyong pi. Lepas hang. Panas tak apa, jangan koyak. Kepala bapak kamu. Bolehkah Sanusi namakan seorang lelaki warga negara China yang masuk melalui perakuan PAS ataupun visa pekerja? Hai guys, siapa dia Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno ni? Adakah dia seorang pemimpin? Atau sekadar penglipur lara? Kalau dia seorang pemimpin, di mana letak kualitinya? Kalau pula dia penglipur lara, kenapa ramai orang suka dekat dia? Penyokong dia ramai babe. Kalau tengok cara dia berhujah dan bercakap, nampak macam penglipur lara je, kaki sembang ni. Tapi kalau dikatakan kaki sembang, kenapa ramai yang nak dengar ceramah dia? Kenapa ramai penyokong dia dan kenapa ramai yang sanggup pertahankan dia? Jadi dalam video pada kali ini, jom kita bahas Sanusi ni pemimpin atau sang pelipur lara kah? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dajahau, vanakkam. Salam reformasi, salam perpaduan madani. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasihlah kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Menjelang pilihan raya 6 negeri ini, banyak parti-parti politik mula rancak dengan pelbagai strategi kempen masing-masing. Di pihak kerajaan perpaduan iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, pelbagai inisiatif yang baik yang telah dilancarkan oleh kerajaan perpaduan khususnya di peringkat pusat mula diterjemahkan dalam bentuk penerangan untuk memberitahu kepada rakyat apa yang kerajaan perpaduan telah berjaya capai. Sementara itu di sudut parti pembangkang iaitu Perikatan Nasional, dan nama pun pembangkang kan, apa yang kerajaan buat dia deny je lah, mudah je kerjanya. Kerajaan kata ekonomi semakin baik, Pertikaian Nasional mempertikaikan, dia kata ekonomi semakin teruk. Kerajaan kata harga barang semakin turun, Pertikaian Nasional mempertikaikan harga barang semakin naik katanya. Kerajaan berkata pelaburan semakin masuk dalam jumlah yang besar, Pertikaian Nasional terus mempertikaikan. Dari mana pelaburan-pelaburan itu masuk? Ini perkara biasa parti-parti politik sedang memegang kuasa akan terus menyatakan apa yang telah mereka capai. Sementara yang berada di sebelah pembangkang ini akan terus mempertikaikan apa yang kerajaan dah capai. Persoalannya, adakah benar apa yang dicapai oleh kerajaan itu? Ada kebenaran atau tidak apa yang dinafikan oleh pihak pembangkang? Tak berada di hujung jari kita, brother. Kita boleh nilai sebenarnya mana satu pihak yang bercakap benar dan mana satu pihak yang kaki gebang sebenarnya. Tetapi tujuan video ini bukan nak menceritakan tentang apa yang kerajaan perpaduan dah capai ataupun apa yang dipertikaikan oleh Pertikaian Nasional. Tapi video ini saya nak fokus kepada satu individu. Itu Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah. Sebenarnya tuan-tuan, saya jadi agak heran dan pelik. Kenapa orang macam Sanusi boleh jadi begitu viral? Malah ada sebahagian penyokongnya menggelarkan Sanusi ini sebagai Panglima Perang. Hebat sangat tu. Betul ke level Sanusi ni level Panglima Perang? Atau penyokongnya terlebih taksub kepada dia sehingga gagal menilai karakter yang sebenar yang ada pada Sanusi? Jadi dalam video pada kali ini saya cuba nak mengupasnya daripada perspektif SBS. Kalau dikatakan dia seorang pemimpin yang kualiti, di mana kualitinya? Kalau dikatakan dia hanya sekadar kaki gebang, kaki penglipur lara, kenapa pula masih ramai yang menyokongnya? Sebelum kita bercerita panjang kenapa masih ramai yang menyokong Sanusi, saya ingin membawa anda untuk mengimbas fakta yang lalu. Datuk Seri Muhammad Sanusi bukanlah seorang menteri besar yang menang melalui battleground di dalam pilihan raya. Apa yang saya cuba maksudkan adalah parti beliau iaitu PAS pada asalnya bukan pemerintah rasmi kerajaan negeri Kedah. Pada pilihan raya umum 2018 yang disekalikan dengan pilihan raya negeri, menyaksikan sebanyak 36 kerusi dipertandingkan di Dewan Undangan Negeri Kedah. Pakatan Harapan pada ketika itu berjaya memperolehi sebanyak 19 kerusi dan pembangkang berjaya memperolehi sebanyak 17 kerusi. Jadi pada asalnya mandat selepas pilihan raya umum itu, mandat untuk menjadi menteri besar bukanlah terus-terus dapat ke Sanusi. Ini fakta yang pertama, iaitu Sanusi bukan menteri besar daripada awal selepas menang pilihan raya. Tapi Sanusi hanya jadi menteri besar separuh jalan. Bila berlaku pengkhianatan di federal, bulan pengkhianat Azmin Ali khianat di federal, kerajaan federal tumbang, kemudian beberapa orang adun khianat pula di negeri Kedah. Tumbanglah pula kerajaan Kedah.
Kalau sekadar nak mengimbas tarikh, pada 12 Mei 2020 berlaku pengkhianatan beberapa orang adun daripada Pakatan Harapan, meloncat jadi kata keluar daripada Pakatan Harapan Negeri Kedah. Dan pada 15 Mei 2020, kesemua adun menghadap Baginda Sultan Kedah. Kemudiannya pada 17 Mei 2020, maka rasmilah Sanusi mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-14. Jadi fakta yang pertama, kalau ditanya kepada anda, adakah Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah mandatnya daripada awal selepas pilihan raya negeri itu? Jawapannya tak. Sanusi ambil separuh jalan. Hasil pengkhianatan beberapa orang adun. Memang prosesnya sah daripada segi undang-undang. Duli Maha Mulia Sultan Kedah yang mengisytiharkan Sanusi sebagai Menteri Besar. Proses undang-undangnya jelas, proses undang-undangnya betul. Tapi dari segi moralnya kita tahu bahawa Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah adalah hasil daripada pengkhianatan beberapa orang adun. Jadi Sanusi, janganlah gebang lebih-lebih. Seolah-olah macam anda mendapat mandat selepas pilihan raya umum. Jawapannya tidak. Anda hanya mendapat mandat separuh jalan. Itu mandat selepas ada adun yang berkhianat, melompat, meninggalkan parti yang diberi mandat oleh rakyat. Ini bermula pada tarikh 17 Mei 2020, maka Sanusi rasmilah menjadi Menteri Besar Kedah. Sepanjang tempoh itu kita lihat apakah perkara-perkara yang telah berjaya dicapai ataupun perkara-perkara yang telah berjaya diselesaikan oleh Sanusi. Isu yang paling popular dan menekan rakyat Kedah kini adalah isu ketiadaan air ataupun isu tekanan air yang sangat rendah. Khususnya di beberapa daerah seperti Kuala Muda, Alostar, Baling, Sungai Petani. Saya berkahwin dengan orang Kedah. Setiap kali hari raya aku balik Alostar, tahu tak? Family orang rumah saya ramai di Kedah itu, ada di Alostar, ada di banyak tempat. Pada Aidilfitri yang lalu ketika saya balik kampung, rumah mertua saya itu turut mengalami masalah tekanan air yang sangat rendah. Padahal Alostar tu babe, apa cerita ni, Menteri Besar ni duk buat kerja apa? Orang kata dia bagus, dia terror. Error apa, masalah air tak boleh selesai. Tapi kalau masalah-masalah asas seperti air ni pun Sanusi gagal selesaikan. Setiap kali dia ceramah ramai, setiap kali dia ceramah orang suka. Apa hal sebenarnya susah kan nak faham Apa hal sebenarnya orang masih sokong dia juga? Sebelum saya bawakan analisis saya, kenapa orang masih suka kepada Sanusi dan sokong Sanusi, saya nak sebut secara ringkas beberapa kegagalan Sanusi dulu. Duit maris yang sepatutnya mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang hanya boleh menjalankan aktiviti menyelenggara jalan raya seluruh negeri Kedah. Jumlahnya 1.6 bilion. Tapi apa yang Menteri Besar Sanusi buat? Ya, dia gunakan duit maris itu untuk tujuan pembangunan yang menyalahi semua tata kelola keuangan kerajaan, yang bercanggah dengan maksud duit maris itu seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, sebab dia pemberian wajib kerajaan persekutuan. Dan akibatnya audit negara, ketua audit negara menegur kecacatan dari segi pengurusan keuangan. Pertama kita tengok daripada sudut ekonomi dulu. Yang pertama kita tengok daripada sudut prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK dahulu. Pada tahun 2021, Kedah hanya mampu mencatat KDNK pertumbuhan sebanyak 3.2%. Ini meletakkan negeri Kedah berada di tangga kedua termiskin selepas negeri Kelantan. Pulau Pinang berjaya mencatat kadar KDNK tertinggi dengan 6.8% dan Selangor 5%. Kegagalan Sanusi yang seterusnya adalah menyelesaikan isu air di negeri Kedah. Sebenarnya pada Mei tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan yang memimpin negeri Kedah pada ketika itu telah pun mendapatkan kelulusan sebanyak 931 juta untuk menaik taraf 5 loji rawatan air di negeri Kedah. Kalaulah kerajaan Kedah tak tumbang pada ketika itu, saya ingat projek ini akan diteruskan dan mungkin masalah air di negeri Kedah ini sudah pun berjaya diselesaikan sekarang. Tapi oleh kerana berlaku pengkhianatan adun-adun di negeri Kedah, kemudiannya menyaksikan Sanusi mengambil alih tampuk kerajaan negeri, maka projek naik taraf LRA ini yang telah pun diluluskan oleh kerajaan pusat yang diterajui oleh Pakatan Harapan pada ketika itu tertangguh untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Inilah akibatnya bila ada pengkhianat dari segi orang politik ni. Inilah akibatnya bila orang politik ni suka nak main politik dan berkhianat sana sini. Yang menanggung akibatnya itu rakyat. Sedangkan projek menaik taraf loji rawatan air ni dulu lama dah. Tapi oleh kerana orang politik nak khianat sana sini, loncat sana sini, tumbangkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat, maka projek itu tergendala. Bila tergendala, dapat pula menteri besar yang macam Sanusi, memang tak selesailah isu-isu air ni. Lagi banyak bercakap daripada buat kerja. Ini masalah Sanusi. Dia punya cerita sana sini seolah-olah dia ada plan untuk menyelesaikan masalah air ni.
Jadi apa yang Sanusi buat ni? Yang dia buat adalah dia bercakap dan dia gebang sana sini. Pun bercerita, kerajaan negeri buat dah. Kerajaan negeri pakat luluh dah. Kerajaan negeri bagi naik taraf dah 5 LRA tu. Hasilnya kita tengok masih lagi banyak tempat yang mengalami tekanan air rendah. Ini problem dia bila kita dapat pemimpin yang lagi suka nak jadi penglipu lara ni. Isu projek Mega Aerotropolis, lapangan terbang antarabangsa Kulim ataupun KXP. Sanusi punya gebang sana sini pumpang-pumpang. Rupanya pihak kerajaan negeri yang dipimpin oleh Sanusi ni mohon pun nak bina lapangan terbang ni daripada Kementerian Pengangkutan. Tapi duduk bercerita pumpang, lapangan terbang berimpak tinggi. Ini projek mega kerajaan negeri. Tapi rupanya kena kencing lah. Mohon pun tidak. Lepas tu bila orang persoalkan tentang permohonan itu, macam-macam dia tai chi. Bendanya tak jadi ke mana pun. Ini masalah bila kita letakkan pelipur lara sebagai pemimpin. Dia cakap aja. Punya mohon pun tidak. Problem sungguhlah. Bila kerajaan pusat mula memberikan perhatian, dia marah betul kerajaan pusat. Ada apa punya pelipur lara ni? Alah, problem lah Menteri Besar Kedah macam ni. Kemudian Sanusi juga mengumumkan akan membina sebuah litar lumba bertaraf internasional. Dah bina ke bang? Mana litar lumbanya? Apa masalahnya ni Sanusi? Kata hang ni paling berperang. Kata hang Menteri Besar yang hebat. Apa banyak sangat projek tersangkut ni? Tak boleh selesai ke apa? Tapi kenapa masih ramai juga orang sokong dia? Pelik kan? Kejap lagi saya bagi tahu kenapa. Pendedahan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution yang terbaru. Sebab itu, malam ini saya nak tanya dengan Sanusi Menteri Besar. Sebagai Menteri Besar, kamu juga pengurusi Perbadanan Menteri Besar. Saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Datuk Fauzi Mustafa, Pengarah Tanah dan Galian Kedah, pada hujung tahun lepas, surat yang menghendaki Menteri Besar Incorporated membayar kompaun RM500,000 kerana mencuri nadir bumi di Kampung Chok Sek. Beliau mendedahkan bahawa Sanusi didenda sebanyak RM500,000 kerana kesalahan mencuri unsur nadir bumi ataupun RI. Untuk rekod denda itu dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin dedahkan. Kelang kabut Sanusi jawab. Hara Sanusi ni nak tepis. Paling kuat dia kata dia nak saman Saifuddin. Mengenali Datuk Seri Saifuddin, beliau ni macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dia cakap, maksudnya hujahnya ada asas. Kalau dia berhujah, maksudnya faktanya jelas. Itu bila Sanusi penglipu lara ni kata nak saman, apa Saifuddin jawab? Samanlah, dia tunggu dekat mahkamah. Jadi kita tengok kes ni nanti macam mana Sanusi nak selesaikan perkara ini. Berkait rapat dengan kes ini juga, Saifuddin minta Sanusi dedahkan identiti lelaki Cina yang ditahan di sebuah hutan simpan Bukit Enggang di Sik, Kedah. Yang menariknya adalah lelaki yang dikatakan warga asing ini boleh visa pekerja daripada MBI Kedah ataupun Badanan Menteri Besar Kedah Incorporated. Sanusi buat apa ni? Betul ke ada penangkapan individu ini? Abang pelipur lara? Jawablah. Kan kerja nak melipur lara je kan? Jawab. Ini soalan berfakta ni. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh kegagalan ataupun ketidakcapaian prestasi yang dipamerkan oleh Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Tapi kalau saya nak gariskan semua, nanti panjang video ni, boring anda nak tonton. Sekarang saya nak menjawab pada soalan utama. Kenapa Sanusi ni digemari ramai dan penyokong dia ramai? Pasal apa? Saya meneliti banyak ucapan Sanusi secara live, ucapan dia di bawah, ucapan dia di tempat lain. Kenapa dia mempunyai penyokong di negeri Kedah itu? Satu adalah kerana dia bercakap menggunakan slang negeri Kedah. Kerana family isteri saya ni orang Kedah. Jadi serba sedikit saya buat kajian jugalah dekat orang Kedah ni. Apa ni seronok kalau kita boleh bercakap utara dengan dia orang. Itu yang menjadi main point Sanusi. Bila dia ceramah, dia gunakan bahasa utara. Dia cakap bahasa kampung. Jiwa orang Kedah memang begitu. Sama ada dia tipu ke, dia gebang ke, asalkan bunyinya sedap, orang dengar dan orang seronok. Itulah sebenarnya reason utama kenapa dia ramai penyokong di negeri Kedah. Kan kalau kita kaji satu persatu prestasi yang ditunjukkan oleh Sanusi, prestasi dia very bad, babe. Teruk sebenarnya tau. Tapi dia pandai bercakap, dia pandai mengolah ayat, dia pandai mempertahankan diri dia dengan menggunakan bahasa yang sangat merendah, sangat rakyat. Orang dengar kena goreng habis. Padahal orang tak tahu pun berapa banyak dia kencing. Ini yang saya maksudkan antara pemimpin dan penglipur lara ini. Pada saya jelaslah sebenarnya Sanusi ni tak terlebih daripada penglipur lara je. Kualiti memimpin dia sangat rendah sebenarnya. Cuma orang tak nampak sangat sebab dia pandai berhujah menggunakan bahasa-bahasa rakyat. Bagi anda yang menonton video ini, saya nak anda mula menilai.
Cuba cari fakta, selami fakta itu. Apa yang digebang oleh Sanusi ni betul ataupun tidak. Kalau berterusan anda memilih pemimpin yang salah untuk memimpin negeri, akan menanggung akibatnya adalah orang Kedah. Macam saya hanya boleh beri nasihat dan pandangan sahaja. Terpulang kepada orang Kedah sendiri bagaimana nak menentukan siapa yang akan memimpin negeri mereka. Jadi sebagai kesimpulan kepada video ini, kalau anda tanya kepada saya, Sanusi ini pemimpin ataupun penglipu lara, terang-teranglah pada saya dia hanya penglipu lara. Kalau sampai akaun TikTok kena tutup pun Mamat ni koyak. Kalau mereka betul-betul anak jantan, pulangkan TikTok saya. Apa lagi tahap seorang pemimpin yang kau nak cakap ni? Teruk sangat dah level dia tu. Akaun TikTok kena tutup pun koyak rabak habis. Koyak juga. Jadi sekali lagi saya nak nasihatkan pada orang Kedah, nilai betul-betul. Tengok kualiti pemimpin yang ada ni. Jangan hanya dengar seronok dia bercakap aja, kualiti ke laut. Dan orang pandai bercakap belum tentu pandai kerja. Ingat tu. Kalau macam saya lain lah, memang YouTube ni kerja saya bercakap aja. Okeylah. Untuk video kali ini itu saja. Sebenarnya kalau ikutkan saya malah nak ulas pasal Sanusi ni. Jadi saya pun nilailah daripada beberapa perspektif. Ternyata lah Sanusi ni tak ada nilai pun sebenarnya. Jadi takat itu saja. Saya sudahi dengan aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi yang baru jangan lupa subscribe, okey? Kita jumpa lagi.